Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat, para peserta kuliah bab haji. Perbincangan kita yang lepas, kita telah habis semua dah, rukun, syarat, wajib. Itulah tajuk kita kali ini tentang dam. Kerana dalam amalan haji ini ada kelonggarannya, iaitulah bila kita tidak mampu melakukan beberapa perkara wajib haji. Perkara itu maksudnya wajib haji, bukan rukun. Yang rukun mampu ke tak mampu, memang kena mampu. Jadi kena buat. Ada pewajib boleh ditukar dengan bayaran dam ataupun fidyah ataupun puasa. Jadi dam di sini pada asalnya damun tu dengan makna darah hayawan yang dikorbankan itu. Tapi dia juga saja satu istilah bahawa dam itu iaitulah bayaran kepada beberapa amal haji yang kita tinggalkan, sama ada dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Cuma yang bezanya, yang sengaja berdosa, yang tidak sengaja tidak berdosa. Jadi dalam masalah haji ini, masalah wajib haji ini, kita kena letak kesalahan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak boleh buat main-main je. Kata dam, tak apa, bayar je lah. Jadi bayar je lah tu. Jadi kita nampak macam hukum tu ada pertukaran suka sama suka. Tidak, dia bukan suka sama suka. Dia bayar tu kerana apa? Kerana kita tersalah. Sama ada salah tu salah sungguh kerana keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, atau salah itu dengan makna kita sengaja melakukan tanpa keizinan syarak. Itu perbezaan yang sangat ketara. Kemudian bila kita pergi kepada dam ini, apa makna dam itu? Takrif dia, dam ialah hayawan berkaki empat. Naknya hak kaki empat yang biasanya dipelihara oleh orang. Kalau hak kaki empat hak tidak dipelihara oleh orang, tak jadi juga. Dia kata kita nak dam sekali ni nak bayar dengan kijai. Pergi buru kijai mari bayar dam, boleh? Tak jadi. Ataupun dam ni nak bayar dengan apa, kancil yang duduk lautan. Tak, dia al-an'am. Al-an'am di sini dengan makna hayawan yang berkaki empat yang biasanya dipelihara oleh orang, iaitulah unta, lembu dan kambing. Tiga jenis dam ni yang ada. Atau gantinya. Jadi asasnya dam, hayawan yang disembelihkan, kerana itu nama dia dam. Dam itu maknanya darah yang ditumpahkan. Kemudian diberi kelonggaran oleh syarak. Kalau kita tidak ada benda tu, lembu tak ada, unta tak ada, kambing tak ada, boleh berpindah kepada gantinya daripada makanan. Pergi ke makanan. Makanan pun tak mampu juga nak bagi orang makan, macam mana kita pun tak cukup makan, contohlah. Maka dia pergi kepada puasa atau puasa. Jadi yang dikenakan ke atas mereka yang mengerjakan haji, umrah ataupun ziarah di atas sebab-sebab tertentu. Jadi takrif dam itu sangat jelas. Asalnya hayawan. Kalau tak ada hayawan, pergi ke makanan. Tak ada makanan, tak mampu makanan, pergi ke puasa. Hasil daripada kesalahan-kesalahan ataupun tak salah. Cumanya jenis dia ni, jenis amalan haji ni kena dam kerana sebab-sebab yang ditentukan oleh syarak. Maka kita jelaslah pada kita bahawa dam itu tiga jenis: hayawan, makanan, puasa. Duduk di situ. Tiga perkara ni kita tengok siapakah golongan yang kena dam. Jadi jelas bahawa yang kena dam itu tiga jenis: hayawan, unta, lembu
dan kambing. Kambing Arab ni yang peliknya, negeri tak ada rupa, kambing dia besar. Ni makan batu boleh. Makan. Tu habis ke dia gagah. Lepas tu dia banyak jenis pula tu kambing. Berpuluh jenis. Hak tu nak hak ni kambing ni, hak ni kambing ni, hak ni ekor panjang, ni ekor pendek, macam-macam jenis kambing tu pula. Jadi kita boleh pilih nanti. Yang pentingnya kambing itu cukup syarat dengan syarat dia lah, cukup syarat. Jadi apakah sebabnya seorang itu wajib membayar dam? Jadi bila kena dam, sebab apa kita kena bayar dam? Jadi yang pertamanya, melakukan perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Kita kena ingat sentiasa lah dalam kita belajar ni, perkara larangan ihram ada berapa jenis? 13. Tu jangan lupa-lupa dah tu. 13 ni kena ingat daripada hari ni sampai klik Mekah. Lepas balik itu kalau tak seingat pun tak apa dah, sebab sesat dah kerja kitanya. Tapi kalau ilmu ni kalau ingat sampai mati tu lagi baik. Walaupun kita tak pergi Mekah, kita boleh cerita kepada orang lain. Anak kita, adik-beradik nak pergi, kamu kena ingat bila niat ihram tu 13 ni jangan buat. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara wajib haji atau umrah. Sesiapa yang meninggalkan perkara itu, wajib itu, maka dia kena dam. Yang ketiga, melakukan haji tamattu' ataupun qiran. Haji tamattu' atau qiran, maka dua kumpulan ini kena bayar dam. Yang tak kenanya siapa? Haji ifrad. Haji ifrad tak kena dam. Itu kelebihan haji ifrad, dam tak payah bayar. Dam hak untuk haji itulah. Dam hak dia buat kesalahan, dam hak tinggal wajib tu kategori lain. Hak ni hak jenis haji yang dipilih itu saja. Yang keempat, tidak sempat wukuf di Arafah. Orang ni mari tu kapal terbang, sampai di Arafah orang gaya dah. Labbaik all the way. Orang duk takbir gaya dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jadi? Terlepas haji dia. Jadi apakah kita nak kata tuan duduk dalam haji juga? Tunggu haji tahun depan. Mana ada orang pakai ihram setahun? Ada. Ada orang pakai ihram setahun. Jadi menyelesaikan masalah dia, maka dia kena buka ihram dengan dia mengerjakan amalan-amalan umrah. Jadi sesalah situ. Yang kelima, tidak melakukan tawaf wada bagi mereka yang tiada uzur syar'i. Jadi ingat, kita dah belajar dah tentang tawaf wada. Berapa golongan, berapa kumpulan yang dikira uzur syar'i, dibenarkan oleh syarak meninggalkan tawaf wada. Jadi kita dah belajar dah. Kita ingat tu berapa kumpulan? Ada beberapa 9 orang ni, 9 kumpulan dikecualikan daripada tawaf wada. Yang keenam, berlaku ihsar. Ihsar tu tulis betul-betul, alif ha sad, alif ha sad alif ra. Ihsar tu maknanya tahanan atau tawanan atau sekatan. Kita sampai di Jeddah, ihram siap dah, labbaik Allah dah atas kapal terbang. Sampai di Jeddah, immigration kata awak ni visa kamu ni palsu. Dengar tak dengar cerita zaman-zaman baru ni? Ada beberapa tahun berlaku orang kena tendang balik sebab visa dia tu visa tipu. Dalam sistem komputer Arab tak ada visa tu. Jadi dipanggil ihsar lah orang tu. Orang yang kena tahan, tak boleh masuk Mekah. Sebab apa tak boleh masuk Mekah? Sebab visa dia tak betul. Apa sajalah. Sampai di Jeddah, contohnya dia kena positif H1N1, maka kerajaan tak akan lepas dia masuk. Jadi itu di antara orang ihsar, orang yang tertahan, tersekat, terhalang daripada masuk ke Mekah sampai menunaikan haji, menunaikan umrahnya. Itu 6 kumpulan. Kita fahamlah 6 jenis, 6 kumpulan manusia ni orang yang kena bayar dam. Jadi kita pergi kepada jenis dam pula. Jelas dah kepada kita tak? Kata jelas. Kumpulan pertama, orang yang melakukan perkara yang dilarang. Memang tahu dah lah sebab apa kena larang. Ada juga orang tanya yang dia muskil. Muskil ni bagus kita oleh kerana ditanya
Bila orang tanya tu, maknanya tak jelas lah tu masalah tu. Dia kata, ustaz, soalannya saya ni, orang ni sakit, kencing dia tak lawas, sentiasa keluar je air kencing, kalau berjalan keluar air kencing. Jadi dia nak pakai pampers. Lepas pakai pampers takut jatuh pula pampers ni, masa orang tubuh sihat takut jatuh, pakai seluar dalam pula, ikat situ. Jadi macam mana nak buat? Jadi saya jawab, kata, tuan boleh pakai pakaian itu oleh kerana tuan sakit, tidak berdosa, tetapi kena bayar dam. Itu dia terkejut situ. Dia kata, pasal apa bayar dam? Sebab kita darurat. Darurat itu menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Jadi sepatutnya kalau orang pada ihram pakai pakaian, berdosa tak berdosa? Dosa. Oleh kerana kamu terdesak, darurat, nak kena guna juga benda ni kerana takut masalah-masalah yang disebut tadi, maka gugur dosa dia, tapi kesalahan tu tetap salah, maka dia kena bayar dam. Jadi jelaslah pada kita, jangan nampak kalau darurat kan tak apa, itu masalah lain. Ini darurat, dibenarkan kita lakukan dan tidak berdosa, tapi dendamnya kena bayar kerana itu. Sama juga kalau orang buat contoh, orang pakar ni, orang sakit lutut ni, pakar dia punya tu. Jadi bakar tu boleh kerana dia sakit lutut, mungkin dia kalau tak boleh tawaf letak pakar, tapi dia kena bayar dam juga. Tentang perkara-perkara wajib haji, itulah di antara keindahan syariat ini, ada kelonggarannya, diberi kepada orang yang uzur, orang yang tak boleh boleh tinggalkan beberapa wajib haji dengan syarat-syaratnya. Jadi jangan tinggal tak ada syarat. Kalau tinggal tak ada syarat, orang itu berdosa. Yang ketiga, membuat haji tamattu' dan qiran. Sebab apa dua orang ni kena? Kerana apa? Dua kumpulan ini yang buat haji tamattu' dengan qiran ini kena bayar dam. Itu nak tanya soalan tu biar kemah dalam kepala kita. Dua orang yang kena bayar dam sebab apa? Tak ingat ada cerita lepas? Sebab orang tamattu' lepas dia buat umrah, dia boleh buka ihram macam orang Mekah. Oleh kerana kamu ni ambil sedikit kemudahan, keistimewaan, maka adalah sedikit tambahan dia tu. Jadi kena bayar dam. Orang haji qiran juga orang yang senang, dua kerja dengan satu kerja. Jadi ganti daripada satu kerja lagi tu dengan dam, mudah. Dan kita nampaklah cuma dam haji tamattu' dengan qiran ini ada sedikit perbezaan di antara Syafi'i dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i menganggap dam haji tamattu' iaitulah dam jubran, dam denda. Karena itulah di antara sebabnya dia tak boleh makan. Tuan dia sendiri tak boleh makan sebab dia denda. Jadi kerana itulah beza di antara dua mazhab yang mengatakan haji ifrad lebih afdal kerana dia tak ada denda. Orang mazhab Hambali tak, dia kata bukan denda. Tengok, hasil kesan daripada perbahasan itu memberi kesan dianya kepada daging tu, boleh makan tak boleh makan. Mazhab Hambali kata bukan denda. Dam itu adalah merupakan tambahan kepada amalan haji. Kerana Nabi SAW bersabda, bila orang tanya tentang haji yang afdal, Nabi kata al-ajju was-sajju. Sedap bahasa Arab tak? Al-ajju was-sajju. Ajju was-sajju maknanya orang yang banyak menumpahkan darah haiwan korban. Jadi oleh kerana haji tamattu' ni senang, maka kita minta dia supaya dia tambah lagi satu kerja, iaitulah sembelih haiwan. Jadi Nabi kata sembelih haiwan di Mekah ni haji yang afdal. Jadi haji tamattu' lah lebih afdal. Itu satu perbahasan. Perbahasan lain ada lagi. Kita ambil yang mudah-mudah dulu untuk mudah kita nampak pasal apa orang ni kena bayar dam. Wal al-ajju was-sajju, dan kuat mengangkat suara bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini di antara orang yang hajinya afdal. Jadi tuan-tuan kena sembelih dan bertalbiyah juga kena kuat. Barulah kita dapat haji yang first class, yang afdal. Haji itu semuanya first class, tapi hak ni kelas A lagi, first class A lagi ada, plus lagi, campur lagi. Baik. Jadi perbezaan itu, oleh kerana Hambali mengatakan haji ni yang afdal dia iaitulah haji yang banyak menumpah darah. Jadi dam yang kita sembelih ni dia panggil dam haji, bukan dam denda. Maka kita boleh makan. Jauh jarak. Hak ni denda tak boleh makan. Sama hari ni banyak timbul soalan daripada muslimin dan muslimat tentang nazar.
Ramai orang kata ustaz. Dia tanya ustaz dia. Ustaz kata siapa dia bernazar, dia tak boleh makan kambing nazar dia. Macam tu tak? Dia telefon pula kita. Macam mana pula tak boleh makan? Kadang-kadang saya bila ustaz sendiri tanya soalan. Sebab orang yang bernazar tak puas hati. Macam mana saya tak boleh makan? Saya kata gini, saudara. Saya nak suruh saudara ulang balik 3 kali. Apakah lafaz niat saudara tentang kambing tu? Kita tengok. Bila kita ulang balik 3 kali, kita akan nampak. Dia kata saya berniat sekiranya dapat apa-apa. Anak lulus periksa ke, dapat projek yang dia nak ke, apa benda sakit, sembuh daripada sakit ke, aku nak makan kambing. Dia nak makan kambing. Saya kata ulang sekali lagi. Dia ulang balik, dia nak makan kambing. Cumanya soalan dia kepada ustaz dia tu, orang bernazar boleh makan tak? Memang kalau kambing kita nazar, tak bolehlah kita makan, sebab kita kata sekiranya aku dapat benda ni, maka wajib ke atas aku sembelih saya ke kambing kerana Allah SWT. Jadi tak bolehlah kita ambil sah. Sebab kita nak bagi pada Allah SWT, kena bagi orang lain lah, kita tak. Tetapi yang jadi keliru di sini iaitulah tentang orang tu kata aku nak makan kambing. Jadi kalau dia tak makan, terlepas ke tak lepas niat dia? Macam mana pula kita buat kenyataan bahawa tak boleh makan? Selagi dia tak makan, dia kena melih 10 ekor kambing, lagi dia tak makan, tak lepas dia punya niat tu. Itu sedikit teknikal. Jadi kadang-kadang menjawab soalan ini perlu kepada penelitian. Teliti soalan itu sendiri. Kerana itulah kalau orang SMS dengan saya, soalan-soalan yang berat-berat saya tak akan jawab. Kerana kita jawab boleh jadi berbeza dengan yang sebenar, hakikat sebenar soalan. Jadi di sini kita jelas kepada kita bahawa sama ada dam untuk haji tamattu itu yang bersifat nusuk, ianya disembelih kerana haji, atau dam jubran, sembelih kerana dia ni denda. Kenapa denda? Sebab kamu duduk senang-senang kat Mekah, kamu kena denda seekor kambing. Jadi tuan-tuan tengok sendirilah mana yang lebih sedap dari sudut suasananya. Kerana kalau kita kata denda, apa salah kita? Sedangkan 3 jenis haji ni dapat semuanya diiktiraf oleh Islam. Kalau kita kata nusuk, macam mana pula dengan pandangan yang mengatakan denda? Jadi dua-dua tu ada aliran pandangan, tapi kita rasalah dam nusuk, dam kerana haji itu lebih baik, dan dia memberi peluang juga kita pun boleh merasai juga daging itu sendiri kerana dia hanya haji, bukan kerana denda. Jelas dari situ? Ya. Kalau tadi kata dia niat nak makan kambing, mana dia nak makan? Sekarang ni dia niat aku nak sembelih kambing je. Mana dia kena sembelih ke dia suruh orang sembelih? Dia masalah tu kalau dia kata aku nak sembelih kambing, dia sepatutnya dia kena sembelih. Tetapi di sini dia kembali kepada uruf. Orang ni semua hidup tak pernah sembelih. Kalau bagi pisang dia mungkin dia kerak benda lain, kerak betih kambing, bukan kerak tekok kambing. Pada waktu itu dibenarkan pindah kepada orang lain yang pakar dalam bidang tu. Tidak jangan main soalan tak. Soalan bab nazar ni soalan sensitif, soalan yang agak teliti. Masyarakat kita ni di antara masyarakat yang suka berniat. Kadang-kadang tidak nazar pun. Dia tak kata lillahi ala, dia tak kata wajib atas kedak. Dia kata aku nak makan kambing. Biasa gitulah yang ramai dak. Jadi jangan duk niat sembelih lah. Payah kita nanti. Kena pergi belajar kursus sembelih pula kita. Jadi kita bernazar ke, kita nak niat ke, cari benda-benda yang tidak memberi risiko yang bahaya kepada kita. Kalau tidak letih kita nanti. Baiklah. Hal ni jelas kan? Berlaku esa, berlaku semua tadi kita telah jelaskan. Jadi ada soalan tak dalam 6 kategori orang yang kena dam? Jadi ini di antara yang keliru banyak. Jadi pasal itulah kita bincang hari ini dalam perbincangan yang kerana masa kita ada, kita bincang secara teliti. Ada soalan sini? Sebelum saya pindah kepada jenis dam. Kau jelas dah? Baik. Dam ni berapa jenis ada? Dam ada 4 jenis. Ni kalau boleh hafal ni memang hebat. Boleh bagi hadiah dah. Yang pertama dia panggil dam tartib dan takdir. Kita bila dulu 4 benda. Tartib, takdir. Cuba kata sekali. Takdir. Yang kedua tartib, ta'dil. Ta'dil dengan ain, ta'dil. Tartib, ta'dil.
Hak tadi tartib takdir. Yang kedua tartib ta'dil. Yang ketiga takhyir dan ta'dil. Dia tukar dah. Ta'dil duduk belakang dah. Takhyir depan. Yang keempat takhyir dan takdir. Jadi ada 4. 2 tartib mula dulu. Yang kedua, yang 3, 4 takhyir dulu mula. Tartib ta'dil, tartib takdir, takhyir ta'dil, takhyir takdir. Boleh sebut sekali. Cuba kata. Boleh juga engkau tak aja kata, tak kata dia dah. Bagi tak aja kata ni baru jumpa sama hidup ni kan. Masa ngaji pada doa yang muda-muda lu tak sampai situ mungkin dah. Tak apalah. Jadi jelas pada kita dam, tartib takdir, tartib ta'dil, takhyir takdir, takhyir ta'dil. Ingat hak ni. Hebat dah tu. Tu baru boleh bila baru. Lepas ni tukar pula ni memang jangan ditukar. InsyaAllah tak tukar dah insyaAllah. Baik. Kita pergi kepada tartib dan takdir. Hak mula-mula sekali. Tartib dan takdir. Apa definisi dia? Apakah maksud lafaz tartib dan takdir? Tartib ni artinya tidak harus dikeluarkan bayaran yang kedua selagi mampu mengeluarkan yang pertama. Tartib kambing puasa contohnya. Kambing bayar makanan, itu dipanggil tartib. Kalau boleh bayar kambing, tak boleh pindah kepada puasa. Itu tartib. Jelas itu? Tartib maknanya ikut susunan. Kategori dam ini bayaran dia macam ni, atau puasa berapa hari, dan dia tak boleh pindah kecuali dengan tak mampu yang pertama baru pergi yang kedua. Apa makna takdir? Takdir maknanya kadar bayaran tersebut sudah ditetapkan oleh syarak. Itu makna takdir. Takdir kadar bayaran sudah tetap. Sama ada seekor kambing puasa 3 hari atau puasa 10 hari atau ya betul dah. Takdir puasa 10 hari atau puasa 3 hari, ini tetap. Akta dia sudah tetap. Seekor kambing puasa 10 hari atau puasa 3 hari, ataupun bagi makan pada orang miskin 6 orang miskin. Hak tu takdir. Takdir itu maknanya telah tetap dah. Siapa yang menetapkan? Syarak telah tetap bahawa inilah hukumnya. Tak boleh lari daripada hak ni. Jadi itu jelas. Tartib mana apa? Kita ulang sekali. Ikut susunan. Takdir kadar bayarannya, kadar dendanya sudah tetap. Istilah orang undang-undang saya tak tahulah. Tak tanya orang undang-undang. Mandatory ke apa dia panggil. Mana hak ni tak boleh tukar dah. Tapi boleh tukar juga dengan sekiranya tak mampu. Tapi asasnya kena duduk situ. Bayarannya sudah tetap, tak boleh lagi. Jadi kita pergi kepada orang yang siapa yang kena tartib dengan takdir ini siapa? Siapakah yang diwajibkan membayar dam jenis ini? Siapa kena ni? Hak ni. Yang pertama, orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran. Haji tamattu' dan qiran dia panggil mandatory dah, dia kena bayar kambing. Kecuali tak mampu. Tengok duit habis. Minta berlindung dengan Allah Taala dah. Kena curi ke orang ke, kena ropok ke apa. Pergi ke tabung haji dalam akaun habis pula. Nasib baiknya lah. Kalau dalam akaun ada lagi. Dia kata akaun ada, cuma dalam poket tak ada. Tak kira. Kira ada duit lagi lah tu. Tak boleh lari. Ataupun ada setengah makcik ni, dia kata ustaz duit ada untuk bayar dam 300 tu, tapi nak beli tasbih lagi, kopiah lagi, nak beli tu lagi, ni lagi minyak atar lagi, nak klik bagi. Kata klik bagi tu tak masuk dalam syarat haji, tak masuk dalam rukun haji. Masuk tak masuk? Tak masuk. Beli kambing dulu, lepas tu baru kita kira. Dia duk kira tak saya bayar kambing. Saya nak puasa ustaz. Sanggup puasa. Makcik-makcik kita ni yang biasa puasa di kampung, dia tak apa. Kita puasa je lah dia tu. Hak 300 ni boleh hak beli tasbih, piah, macam-macam dia senarai siap dah. Jadi tak boleh. Tak boleh pindah. Kecuali tak mampu sungguh. Jangan duk mikir kau piah berapa. Piah apanya pelik dah. Piah mari mana? Mari dari Cina, kedai Japarat pun ada. Ini ambil berkat. Tak apalah. Tu saya kadang-kadang kita beri tip lah kepada jemaah kita ni. Siap dah. Kepiah tu pergi ukur saiz, siap dah beli tak dalam kotak comel-comel.
Sipai rumah. Ya, anak jangan buka ni, lepas amak balik baru buka. Ya, duduk Mekah tak sibuk dengan piah. Beli kopi ya, 5 riyal kita kata sebuku. Beli sejadah harga 5 riyal. Pergi ke Poh Kago 15 riyal sekilo. Orang tu, orang kampung kata mahal tali dah lah tu. Mahal tali dah. Pada tu dia tu lah. Jadi beli 5 riyal, Poh 15. Nyanyi kita lah gitu. Nyanyi tak nyanyi? Jadi kita beli siap dah sini. Dah apalah. Tu sambil-sambil kita cerita hak realiti. Yang kedua, golongan yang tidak sempat wukuf di Arafah, termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, tidak melontar jamrah 3 biji batu atau lebih. Sebabnya sebiji batu, kena ingat, kesalahan jamrah ni, sebiji batu secupak beras. 2 biji berapa? 2 cupak. 3 full kambing seekor. Dia kira macam tu. 1 tak apa lagi, sikit. 2 cupak. 3 4 5 apa ni 20 dan seterusnya kambing seekor. Mudah. Yang keempat, tidak bermalam di Muzdalifah tanpa uzur. Maknanya sebab apa ni? Sebab apa tidak malam Muzdalifah kena dam? Kenapa? Sebab bermalam di Muzdalifah itu wajib. Jadi wajib, meninggalkan wajib tanpa uzur termasuk dalam 6 kategori orang yang kena dam, meninggalkan wajib tanpa uzur. Kenalah dia. Yang kelima, tidak bermalam di Mina pada keseluruhan malam hari tasyrik. Jadi kalau kita tak malam 1 malam je, 2 cupak, 2 malam 2 cupak, 3 malam kambing. Jadi kalau nak tinggal sangat mana pun jangan sampai 3 malam. Yang keenam, tidak berniat ihram di miqat. Kenapa orang tak berniat ihram di miqat ni kena dam? Kenapa? Hari ni kita nak kait dengan semua yang kita belajar lepas-lepas. Kena sebab meninggalkan wajib haji. Orang yang tinggal wajib haji dia kena dam. Cumanya perbezaan di antara uzur dengan tak uzur tu jadi lain cerita. Yang ketujuh, tidak melakukan tawaf wada tanpa uzur syar'i. Ini termasuk dalam wajib, hukumnya wajib untuk orang yang nak meninggalkan Mekah. Meninggalkan Mekah. Yang seterusnya, tidak mengikut apa yang dinazarkan dalam masa mengerjakan haji. Contohnya dia nazar lagu lain, nak buat haji macam ni, dia pergi haji ifrad, maka orang tu bercanggah dengan nazar dia, jadi kena juga. Habislah kita 8 perkara orang yang kena dam. Apakah dam bagi yang melakukan perkara tersebut? Hak tadi kategori orang yang kena dam. Hak ni kita berpindah kepada dam itu, dia panggil dam tartib dan takdir. Jadi macam mana tartibnya, macam mana takdirnya? Dam bagi orang yang melakukan perkara tersebut, yang pertama, menyembelih seekor kambing. Seekor kambing tu dia panggil takdir, kadar. Sembelih seekor kambing itu dia panggil tartib. Maknanya tartibnya kena kambing dulu, tak boleh pindah. Apa kadar tartib itu? Iaitulah seekor kambing atau sebahagian daripada unta atau lembu yang boleh dibuat korban. Kalau lembu boleh berapa ekor? Berapa bahagian? 7. Kalau kambing, unta boleh berapa bahagian? 7 juga. Cuma kita ni terkejut bila sebut unta, sebab tak ajis sembelih dia unta di sini. Dia gitu ya. Besar tu unta, kalau kira unta besar tak? Patut boleh 12. Tak, dia boleh 7 ya. Kambing boleh berapa ekor? Sorang. 1 kambing, 1 kes yang kita kena buat. Tak boleh skop itu. Itu kadar. Kadar dia sembelih seekor unta. Sembelih seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta atau lembu. Kadar. Tartibnya mesti ni, salah satu daripada 3 ni. Kemudian jika tidak mampu, barulah dipanggil tartib, berpindah kepada berpuasa 10 hari. Puasa 10 hari tu takdir ke apa dia? Takdir. Sebab telah ditentukan bahawa hukum orang meninggalkan perkara ini, 8 perkara ini, dam ianya seekor kambing atau puasa 10 hari. 10 hari tu tak boleh nak negosiasi dah, tak boleh nak pergi runding ustaz.
kira 8 hari lah, boleh ke tak? Tak boleh nak runding dah, sebab dia sudah tetap dah, kadar dia 10 hari. Cumanya diberi kelonggaran, iaitulah berpuasa 3 hari pada masa mengerjakan haji dan 7 hari apabila balik ke kampung. Dalam kita mengerjakan haji tu, kita kena puasa selama 3 hari. Jadi itu yang ramai jugalah jemaah haji kita ni jumpa dia, ustaz tak boleh ke saya nak puasa sebab 3 hari ya. Kena pula kita pergi Mekah tu musim sejuk. Oh, tak rasa sejuk tuan-tuan, tak rasa dahaga lah. Panasnya tidak kuat. Jadi jelas tartib kambing atau lembu tak mampu, dia pergi situ. Bukan atau, jika tidak mampu baru berpindah pada puasa, itu tartib. Takdirnya seekor kambing, 1 bahagian daripada lembu atau unta, dan 10 hari puasa, itu takdir. Baiklah. Jadi di manakah kambing yang sebut kena sembelih di mana? Wajib kita sembelih kambing itu di tanah haram Mekah. Tak boleh kita bawa balik kampung kita. Kalau dam boleh bayar di Malaysia, senang dah. Dekat kita nak klik ada 3 dam. Telefon siap anak, siap 3 ekor kambing. Bewah mak klik ni selalu. Makan daging dam. Dagingnya dibahagikan kepada fakir miskin di sana, di Mekah. Tak situ. Jika tiada fakir miskin di sana, Mekah tak ada orang miskin dah, kita hantar kepada orang yang berdekatan dengan tanah haram. Jadi kesimpulan kita yang muktamadnya, kena sembelih dam itu di Mekah, dalam tanah haram Mekah lah, tak kira lah di sama ada di kawasan Mina ataupun di Muaisim ataupun di Ka'akiyah, di Aziziyah, semua tu nama-nama tempat sembelih, nama-nama tempat sembelih korban, sembelih dam. Jadi bagaimana pula caranya untuk melakukan puasa jika tidak mampu? Nak puasa macam mana? Kita puasa, yang baiknya berpuasa 3 hari sebelum hari wukuf dalam keadaan berihram haji. Jadi kita nak pergi ke ihram haji ni, wukuf hari apa? Arafah hari 9. Jadi kita kena puasa hari 8, 7, 6. Kena puasa hari 6 lagi. Hari 6 tu kita niat haji siap dah, kita puasa itu 6, 7, 8. Kerana hari 9 tu boleh puasa, tetapi oleh kerana kita duduk di Arafah, tidak digalakkan puasa di Arafah bagi orang haji. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita kuat berdoa pada waktu tu. Kalau duduk lembek, lapar gini, mengantuk, tak ada. Nak hari haji tu doa ya, kerja dia berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Kerana itulah hari yang paling besar, yang Allah Ta'ala buka pintu permohonan seluas-luasnya. Kemudian 3 hari lagi dilakukan di kampung masing-masing. Jadi ya sepatutnya kita kena kita kena puasa sebelum haji. Yang 7 lagi balik ke rumah kita. Jadi itu contoh-contoh lah. Baiklah. Jika tidak sempat, soalan kita, jika tidak sempat puasa sebelum hari wukuf, bolehkah kita puasa ganti dia selepas? Jawabnya boleh, tetapi kena lakukan selepas hari tasyrik, lepas hari 13. Kerana hari tasyrik ni, hari raya dengan 4 hari tasyrik itu hari yang dilarang daripada berpuasa. Jika tidak sempat juga di Mekah, dia boleh berpuasa bila balik ke kampungnya. Qadha dah lah tu, tidak tunai dah. Orang qadha ni tak sama dengan orang yang tunai. Cumanya perbezaannya ada sikit ya. Kita lalu je dah tengok. Puasa 3 hari bila sampai ke kampungnya dengan status qadha. Selepas itu dia kena selang 4 hari. Puasa Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak boleh puasa. Seolah-olah dia duduk di Mekah. Mekah ni hari raya, dan hari 3 tasyrik 3 hari itu, 4 hari semua hari tidak dibenarkan puasa. Jadi dia kena stop, biar ada senggas itu selama 4 hari, barulah sambung balik untuk wasab'atin idza raja'tum, 7 hari lagi yang seterusnya. Baiklah, kita pergi pula jadi dia kata kalau bagi orang yang melakukan haji qiran, senanglah, sebab haji qiran ni adalah ihram dah. Masuk Mekah tu memang ihram tak buka, terus dia puasa pada hari itu, selesai masalah. Kita pergi kepada apa ni sana. Bagi yang tidak sempat wukuf di Arafah, dia kena bayar dam, tertib dan takdir semasa buat haji qadha.
Jadi bila orang ni, bila dia pergi qada tahun depan, baru dia dam tu kena. Hendaklah dia bertahallul dengan melakukan umrah, tetapi umrah ini tidak menyebabkan gugurnya umrah wajib. Dia jika masih belum melakukan umrah yang sebelum itu. Itu terlalu detail lah. Bagi orang yang terlepas ni, kena buat umrah, selesai dengan umrah tapi bukan umrah yang wajib. Wajib qada hajinya itu segera pada tahun hadapan. Jadi itu di antara orang yang kena. Bagi yang tidak melontar, hak ni hak realiti. Yang tadi pun realiti, haji qiran dengan haji tamattu'. Yang seterusnya bagi orang yang tidak melakukan melontar, 1 biji batu kena secupak. Itu jelas. 2 biji 2 cupak, 3 biji batu atau lebih dikenakan dam tartib dan takdir. Di Mina sama juga. 1 malam secupak, 2 malam 2 cupak, dan 3 malam dam tartib. Habislah kita dalam bab tartib dan takdir. Boleh apa ni? Jelas dah. Dam tartib dan takdir. Siapa yang kena kumpulan ni? Iaitulah orang yang biasanya orang yang meninggalkan wajib, ataupun orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran. Dam dianya tartib, kena puasa, kena kambing dulu. Kalau tak mampu kepada puasa, jenis dam dia kambing seekor, 1/7 daripada unta atau lembu, ataupun puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari bila balik ke negeri. Baik, kita berpindah kepada dam yang kedua, tartib dan ta'dil. Ya. Jadi sejak kesalahan ni, tartib ta'dil ni dah. Jadi kalau kita kesalahan naik ke kambing ya? Naik ke kambing. Naik ke kambing. Puasa pun setiap hak kesalahan tu 10 diganti pada kambing. Kalau boleh capus selalu senang lah. Jadi utuh daripada kambing lah pula. Baik. Dam, tartib dan ta'dil macam mana? Tartib kita tahu dah. Tartib apa? Ikut susunan. Ta'dil baru nak belajar ni. Tak apa. Apa makna tartib dan ta'dil? Tartib tuan-tuan dah tahu dah, tidak harus dikeluarkan bayaran yang kedua selagi mampu mengeluarkan bayaran yang pertama. Dia ada bayaran pula sini. Yang kedua, ta'dil, jika tidak mampu mengeluarkan makanan, maka digantikan dengan puasa. Itu dipanggil tartib dan ta'dil. Pasal apa ta'dil? Sebab dia tak ada berapa hari puasa, berapa cupak makanan, belum tentu lagi. Dia duduk kepada kadar. Ta'dil dengan makna ikut nilaian. Harga kambing berapa? 300. 300 ni kalau dibagikan dengan beras, berapa cupak dapat? Kita katalah 300, 1 cupak beras dengan harga 5 riyal. 5 riyal cupak. 300 boleh berapa cupak? Boleh 60 cupak. Maka kita setelah dianggarkan begini, penilai kata 60 cupak, kita ambil 60 cupak bagi pada orang miskin. Tak mampu juga 60 cupak, tak ada, kena puasa 60 hari, secupak sehari. Ini dipanggil takdir, ta'dil ikut nilai. Mana dia tak ada kadar tetap. Berbeza dengan takdir tadi, kadar tetap. Apa dia kadar dia? Puasa 10 hari, seekor kambing, 1/7 daripada unta atau lembu. Jelas. Hak ni tak ta'dil ikut nilaian. Asalnya ini. Kalau tak ada yang ni, berpindah kepada makanan, tak mampu makanan, berpindah kepada puasa mengikut bilangan cupak. Itu beratlah sikit. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu dikenakan dam jenis ini? Hak ni hak berat. Kes pun berat, denda pun berat. Iaitulah yang pertama, melakukan persetubuhan sebelum bertahallul awal. Ingat balik, tahallul awal ni bila kita dapat tahallul awal? Jangan tukar, itu bukan nafar awal, ini tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal setelah kita lakukan 2 daripada 3 perkara. Sama ada melontar dengan bercukur ataupun tawaf.
dengan bercukur. Tawaf tu maksudnya kalau sa'i tak lagi, sekali dengan sa'i lah. Tawaf dengan sa'i kembali sekali dan bercukur, maka itu tahlul awal. Orang ni tak semua ni. Balik daripada Mina, tahlul melontar tak lagi, melontar Jamratul Aqabah. Belum. Bercukur tak lagi, tawaf pun tidak, sa'i pun tidak lagi. Terus dapat peluang kemah kosong, masuk dua orang ni, jalan tugas. Maka apa jadi dia? Dia perlakuan itu sengaja, tidak dipaksa. Kalau orang mari letak bedil atas kepala dia, kamu tak buat kena tembak. Mana ada orang boleh buat dengan tembak gitulah. Yang kedua, tahu haram hukumnya. Tak tahulah. Kalau orang tak mengaji langsung lah, mari mana ni tak tahulah ni. Yang ketiga, mumayyiz. Ini kanak-kanak yang sudah besar lah. Jadi ini satu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua yang ditahan di tengah jalan oleh musuh atau penyakit atau arahan pihak keselamatan daripada memasuki Mekah, maka dinama orang ini al-ihsar. Jadi tartib dan ta'dil ini duduk di mana? Duduk di dua kategori. Yang pertama, orang yang melakukan jima' sebelum tahallul awal. Yang kedua, orang ihsar, orang yang ditahan, tak boleh masuk Mekah. Jadi orang dua kategori je dalam kumpulan ini. Jadi bagaimana dam dia? Dam dianya kesalahan yang pertama, iaitulah melakukan jima' sebelum tahallul awal. Dam dianya menyembelih seekor unta yang boleh dibuat korban. Padan dia berat ke tak berat? Seekor unta. Ceritanya 5 minit je, tapi dendanya seekor unta. Inilah kita suruh hati-hati betul-betul. Jadi kalau nampak lain macam je, jangan duduk diam-diam. Duduk dengan kawan-kawan ramai-ramai. Banyaklah realiti orang mari duduk mengadu macam mana saya ni ustaz. Allahu akbar. Kadang-kadang kita Allah Taala nak uji seorang tu tak. Kita minta doa Allah Taala minta jauhlah bala ni. Bala ni, kau tidak bala. Bala rusak haji pun kena ganti lain tahun depan. Dia kena bayar seekor unta. Unta tu mungkin murah ya, dalam 2,000 ke 2,500 dapat seekor unta. Tapi haji pula mari tahun depan tu. Berapa belanja lagi? Malu dengan makhluk lagi, malu dengan Allah Taala lagi. Sikit je masa, bukannya lama sangat. Ihram dalam 2-3 hari, tak boleh sabar. Allahu akbar. Nak kata apa? Jadi asalnya kena bayar seekor unta jika tidak mampu. Tengok. Jika tidak mampu. Buat tu mampu. Nak bayar denda tak mampu. Macam mana nak buat? Jadi menyembelih seekor lembu. Lembu tu adik dia sikit. Mahal juga lembu pun. Kalau tak mampu juga lembu, jika tidak mampu lagi lembu, macam mana nak buat? Menyembelih 7 ekor kambing. Maksudnya jika tak mampu sini, unta tak ada. Tahun tu pihak kerajaan kata unta ni kena semua unta, tak boleh sembelih. Nak macam mana kita? Kena tukar kepada lembu. Lembu sesemua juga. Pergi kepada kambing. Kena 7 ekor kambing mahal. Kambing pula naik 500 ekor. 5 kali 7 berapa? 3,500. Tak ada duit. Apa nak buat? Jika tidak mampu juga, kita pergi beli makanan asasi Mekah dengan nilai harga unta. Banyak juga. Tapi balik harga unta. Harga unta 2,500. 2,500 dibagi dengan harga beras. Harga gandum. Gandum boleh 2,500 ni boleh berapa cupak? Banyaklah cupak. Kita letaklah boleh 300 cupak. Agak-agaknya. Jadi macam mana nak buat? Kita bagi. Jika tak ada cupak, tak mampu, berpuasa sebanyak hari mengikut nilai cupak. Baru bunyi berat. Ni kena mikir 1000 kali sebelum apa-apa terjadi. Wal'iyazubillah. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Kes ni kes berat. Kerana apa? Sebab terlalu bercanggah dengan falsafah haji. Terlalu bercanggah. Allah sebut dalam Quran, wa aman apa ni? La rafatha wa la fusuq wa la jidal fil hajj. Ayat yang pertama, dia letak yang pertama, la rafath. Tidak ada perkara yang berhubung kait dengan suami isteri pada waktu mengerjakan haji. Tiba-tiba orang ni pergi buat larangan yang begini besar, dan haji ini itu larangan yang pertama. Oleh kerana kamu buat benda yang besar, maka denda juga mesti besar. Allahu akbar. Jadi apakah kewajipan lain bagi orang yang berkenaan selain daripada bayar dam? Dia kena buat apa?
suami isteri yang melakukan perkara tadi, hendaklah suami dan isteri berkenaan meneruskan kerja-kerja haji yang selebihnya sehingga selesai. Dia kena buat, pergi melontar, pergi apa, tapi tak jadi haji. Dan dia kena qada balik haji tersebut secepat mungkin. Jadi dia kena buat. Kena qada balik kerana haji tadi punah lah. Sudah rusak. Jadi kata ulama, tidak ada satu perkara yang boleh merusakkan haji lain daripada melakukan jima' dalam sewaktu ihram. Jadi bilakah waktunya untuk menunaikan dam ini? Apabila suami berniat ihram bagi mengqadakan haji atau umrah yang rusak itu. Jadi bila dia niat nak qada balik, dia kena bayar dam. Yang pertamanya, dalam kitab kita ini mengatakan orang yang wajib kena bayar dam itu suami saja. Isteri dia tidak, sebab isteri hanya ikut perintah saja. Itu pandangan mazhab Syafi'i lah. Tak apa lagi, terima lah. Tapi kalau tanya saya, dua-dua kena. Sebab apa dua-dua kena? Sebab dia tak jadi sawyah. Mesti subhat. Dalilnya kalau tanya dia ajak pergi pasar malam, tu kami tak pergi, tak jadi malam tu. Kau jadi? Jadi nyawa ona macam-macam tak? Jadi hasil ni boleh pula masa tengah kerja haji lagu mana? Bukan wajib. Dia kata wajib taat suami. Tak wajib sini maksiat ni. Tak wajib apa? Wajib tak. Yang kita wajib taat suami ni dalam perkara ma'ruf, perkara yang baik. Kalau suami kata mu tak boleh sembahyang malam ni, sedangkan dia tidak uzur, tak wajib. Wajib kita engkar. Apa pun tak sembahyang. Ataupun suami kata, oleh kerana malam ni saya punya parti malam ni agak grand sikit lah, tidak parti kan awak wajib ni, awak kita nyanyi-nyanyi tu. Jadi awak tidak dibenarkan pakai tudung malam ni. Hebat punya suami tak? Tak benar bini pakai tudung. Kita nak tunjuk kita punya gerbang macam hatu pari malam ni, kita punya rambut ni. Contohlah kan. Isteri tak wajib taat. Pakai tudung. Awak nak bawa, tak nak bawa, Assalamualaikum, saya tak payah pergi. Itu mana ada benda yang bukan semua suami ni kena taat, dia tak tahu kalau gitu. Kalau bercanggah dengan hak Allah, tak ada. Hak Allah Ta'ala itu lebih utama. Jadi dalam kitab kita ni kata kena suami saja, tapi bila berlaku kes tu kita tengoklah. Harapnya insya-Allah tidak berlaku. Walaupun saya selalu dengar lah, tahun-tahun lepas ada orang cerita, tapi bukan jemaah kita. Jangan tuduh. Bukan jemaah Syah. Mau pergi ambil tengok senarai jemaah Syah mana sah ni. Jangan. Tidak ada tuduhan dalam masalah ini, dan alhamdulillah tidak berlaku jemaah kita. Jadi bagi itu untuk orang yang terlibat dengan suami isteri dengan persetubuhan, bagaimana caranya untuk melaksanakan dam ihsar? Bagi orang yang kena ihsar, dam dia dam tartib dan takhyir juga. Tartib dan ta'dil. Jadi menyembelih seekor kambing yang boleh dibuat korban di tempat tertahan. Dia kena tahan di Jeddah, ditahan di sempadan Yaman. Kemudian dibahagikan dagingnya kepada fakir miskin di situ. Dan dia kedua bercukur atau bergunting, berniat tahallul jika tidak mampu. Jadi naknya ta'dil itu kalau tak mampu, bawa kepada penilai. Penilai kata seekor kambing itu harga di tempat ini, tempat dia kena tahan tu, harga dia 150 rial. Jadi 150 rial dibagi dengan harga beras di tempat itu berapa? Boleh 50 cupak, maka kita beli beras 50 cupak bagi kepada orang. Kalau tidak mampu juga, macam nak buat 50 hari kena puasa. Itu dia panggil ta'dil. Dendanya mengikut kadar asal. Kadar asal. Macam kita hari ni tuan-tuan, banyak yang kita ikut kadar asal. Contohnya zakat harta kita ni, zakat duit. Mana duit kita ni ada kadar zakat dia sendiri? Ada. Kertas apa ada kadar zakat? Kertas ada kadar? Tak ada kadar dia. Tetapi dia balik kepada kadar asal dia siapa? Emas. Balik kadar emas. Jadi emas timbangannya berapa, maka pihak jabatan zakat nilai emas ini dengan harga semasa, maka dikeluarnya harga tahun ni 8,000, tahun lepas 6,000, tahun depan mungkin 10,000. Kadar nisab dia, itu dia panggil ta'dil, mengikut nilai. Mengikut nilai. Tapi kadar asal dia seekor kambing. Kalau tak ada kambing, nilai dia mengikut bilangan cupak yang boleh dibeli dengan harga itu. Tak mampu juga berpindah daripada cupak tadi pergi kepada puasa selama mana yang boleh kita tunaikan mengikut bilangan cupak. Banyaklah tu. Ikut bilangan cupak. Pasal mungkin akan timbul soalan, nanti saya jawab terus sebelum ditanya.
Hak tu tak apa lagi kalau ditanya. Yang saya bimbang lagi, terus tidak tanya. Dah. Ini kelebihan kita ngaji ni, pakai tak tanya lah. Kenapa puasa ni ikut cupak? Soalan. Kenapa puasa ikut cupak? Sedangkan puasa ni daripada pagi, fajar sampai maghrib. Tiba-tiba satu cupak je, RM3 je harga. Kenapa murah sangat? Timbul ke tak timbul dalam kepala kita? Kenapa kita tak digabungkanlah 10 cupak satu hari puasa? Barulah nampak standard. Nampak agak dekat-dekat sikit tak nilai tu? Jawabnya kerana Allah SWT dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquhu fidyatun ta'am miskin." Jadi Allah Taala sebut dalam Quran ni, bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang ada kemampuan, ganti puasa itu hanyalah dengan secupak makanan. Puasa asal, puasa Ramadan, cupak. Jadi oleh kerana ganti, mu tak mampu nak puasa, mu kena secupak. Jadi kalau kamu tak mampu nak cupak, kena ganti puasa satu hari juga. Adil ke tak adil? Adil syariat Islam ni. Jangan kata syariat apa macam. Jangan. Itu dia terlibat dengan akidah tu. Terlibat dengan masalah akidah. Jadi jelaslah kita dalam dua dam ini, kita berpindah kepada jenis yang ketiga, iaitulah dam takhyir dan ta'dil. Ta'dil tuan-tuan dah tahu dah. Sila. Ihsar. Ya, mangsa. Ini soalan-soalan ni sedap. Orang kena tawan, orang kena sekat, dia mangsa. Bukan pilihan dia. Kenapa dia kena bayar? Itu soalan. Jawab dia je, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji ni satu ibadat. Kalau siapa dia masuk, dia tak boleh keluar, walaupun sunat. Keluar tak keluar, sudah haji, sudah umrah, dengan tahallul, barulah kita boleh buka semua. Tak boleh oleh kerana kamu ni tak sesat, takkanlah nak pakai ihram semula balik ke negeri. Mana berat kita pakai semula dengan balik ke negeri kita, dengan kita hanya sembelih seekor kambing dan kita bebas daripada ikatan 13 larangan ihram tu. Mana berat? Berat hak balik ke negeri lagi lah. Maka kita pilih yang ringan. Ringannya jalan nak keluarnya dengan cara mana? Dengan cara diberinya kita bayar kambing. Jadi bila kita banding itu nampak. Contoh satu lagi yang paling ketara dalam agama Islam ini, orang agama lain dia tak boleh bercerai. Tak boleh cerai. Saya tak tahulah orang undang-undang nanti kita minta tanya kan. Boleh cerai orang jenis lain. Setengah-setengah agama dia tak ada cerai. Kalau tak setuju suami isteri, masing-masing bawa diri. Suami cari friend lain, bini cari friend lain, duduk suku-suku. Tetapi Islam, oleh kerana kamu dua ni memang bumi yang tak sesuai. Pergi tanam pokok nyo atas pokok bukit, contohnya lah. Kuruh ya pokok kelapa. Kelapa nak duduk di mana? Nak duduk di tepi laut dia. Tak tepi laut, segah lalu. Jadi ada kalanya bumi ni tidak sesuai untuk pokok ni. Ada kalanya orang perempuan ni tidak sesuai dengan seorang suami ni. Jadi takkanlah kita Islam ni nak biar mu duduk seorang duduk timur, seorang duduk di barat. Tengok ya jauh je. Assalamualaikum. Nak duduk dekat tak boleh. Ada faedah kahwin lagu tu? Tak ada faedah. Maka diberinya satu penyelesaian walaupun agak berat, tetapi dia menyelesaikan masalah. Contohnya, apakah yang agak berat itu? Iaitulah talak, cerai. Jadi cerai ini satu kalimah yang memang tidak mau didengari oleh semua suami isteri. Tak nak. Dah. Jadi oleh kerana tak sesuai dah bumi ni, maka kamu berpisah dua orang ni. Bila berpisah, berapa ramai lagi kita tengok yang suaminya dapat yang lain, senyum 24 jam. Isteri pun hari-hari duk kesak air mata dengan suami yang pertama tu, tak ada kesak, duk make up je sehari-hari. Kerana itu Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Jadi penyelesaian dalam masalah ini untuk kita bandingkan, nak tengok keindahan syariat. Jadi insya-Allah lah, satu buku yang saya sudah usahakan melalui pada Universiti Madinah lagi, satu buku nama dia Keindahan Islam. Saya harap buku ni akan keluar ke alam nyata ini dalam masa yang terdekat insya-Allah. Buku ni cantik. Dia jawab semua soalan-soalan. Kenapa dalam bab taharah, kenapa basuh kepala? Basuh muka, kepala sapu. Bila mari daripada ini, apa beza? Cantik. Kenapa kita kena puasa? Kenapa kena solat? Kenapa orang curi kena kat tangan? Itu soalan-soalan itu memberi jawapan kepada orang-orang yang menggunakan akal dia untuk nak condemn agama. Cantik insya-Allah. Bila tengok nanti
Kalau jumpa sini ke jumpa kedai tengok keindahan Islam itu, ada nama Abu Anas kat bawah tu beli. Dalam tu memberi jawapan kepada golongan-golongan liberal yang begitu menentang syariat ini. Kita nak beri kepahaman kepada mereka, jangan fikir agama itu dengan otak kita saja. Di sana ada rahsia-rahsia yang kita tidak tahu. Tengok sana ni. Bagus soalan tu. Mungkin kalau orang liberal bercakap, tak. Dia kata apa? Oh, ni mangsa, kenapa kita nak suruh dia tu? Tapi kalau nak banding dengan dia balik dengan pakai ihram tadi, berat ke ringan? Berat. Nak banding dengan seekor kambing yang dia ada. Jadi insya-Allah taala itu di antara jawapan. Kita berpindah kepada dam yang ketiga, dia panggil dam takhyir dan ta'dil. Apa makna takhyir? Ini belum masuk lagi. Ta'dil ikut nilaian. Baik. Itu jelas. Habis kelas ni ta'dil, takhyir, takdir, ta'dil. Istilah tu kena ingat. Mau dalam kepala. Takhyir, ta'dil. Tertib, takdir. Ya ingat. Takdir kadar sudah ada. Ta'dil nilaiannya ikut yang asal. Tambah satu lagi yang terbaru, takhyir. Apa dia takhyir? Takhyir boleh pilih salah satu daripada dam-dam yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu dia panggil takhyir dan takdir. Takdir itu, apa dia takdir? Benda yang telah ditetapkan oleh syarak. Ta'dil, jika tidak mampu mengeluarkan makanan, maka digantikan dengan puasa mengikut bilangan makanan itu. Itu dia panggil ta'dil. Takhyir dan ta'dil. Takhyir boleh pilih. Ta'dil mengikut nilai yang ada tu. Apa penyakit pula yang kena ni? Dam yang kena apa ni? Jadi kita tengok yang kena penyakit ini iaitulah orang yang memburu haiwan yang halal dimakan atau membunuhnya di dalam ihram. Kita duduk berjalan nak pergi ke Mekah, tengok arnab lalu. Budak arnab ni pegang telinga dia, angkat naik. Bagus nak sembelih dia makan. Apa jadi kita? Ataupun di tanah haram. Ataupun mengerat atau menebang atau mencabut pokok di tanah haram. Ini sama ada kita tangkap haiwan yang halal dimakan. Jangan pula mari ular nak patut kita. Saya ihram, jangan ketu, jangan, tak ada. Katak je lah, pukul je lah. Baik. Ataupun kerak pokok. Jadi macam mana cara dia? Tengok di sini. Bagaimana cara melaksanakan dam bagi kesalahan ini? Menyembelih seekor binatang ternakan yang sama mengikut binatang yang dibunuh atau pokok yang dibinasakan. Sudahlah kita. Dam takhyir dan ta'dil. Kita pilih. Sembelih seekor binatang atau. Jadi kalau takhyir dia ada atau. Atau tu pilihan. Ataupun membeli makanan mengikut nilai binatang ternakan yang sebanding itu. Yang pertama sekali, kita sembelih. Kita ambil seekor kijang, sembelih seekor kijang. Dengan kijang ni sama dengan siapa? Yang kambing, sembelih seekor kambing. Ataupun panggil pakar-pakar veterinary ke apa dia bagi haiwan ni, tanya kijang ni berapa harga? Dia kata harga dia 1,000. Nilai harga 1,000 tu dengan makanan, beli makanan, tak payah sembelih. Atau tengok, ini uslub bahasa undang-undang. Bila takhyir maknanya pilihan. Bila pilihan, dia guna bahasa atau berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak. Kambing ni, kijang ni harga 1,000. Kalau dinilai dengan beras, boleh berapa kilo, boleh berapa cupak. Kemudian tak ada beras, puasa mengikut bilangan hari tersebut. Jelas tu? Kata jelas. Itu dipanggil takhyir. Kamu boleh pilih dam yang terlibat dengan haiwan dengan pokok ni, boleh pilih sama ada kita sembelih haiwan yang sama taraf dengan dia, ataupun beli makanan mengikut nilai dia, ataupun berpuasa mengikut nilai makanan yang dibeli daripada harga itu. Itu pilihan tak pilihan? Pilihan. Habis, apa dia takdirnya? Apa dia penilaiannya? Penilaiannya iaitulah nak tengok berapa harga tu. Apa harga itu balik kepada penilaian. Haiwan buruan terbagi kepada dua, sebanding dan tidak sebanding. Jadi ada yang ada bandingannya dan ada yang tidak ada bandingannya. Contohnya, ini contoh.
Contoh haiwan yang ada sebanding. Kalau burung unta, kasawari orang panggil. Jadi ulama banding dia dengan unta sebab sama-sama kepala panjang, sama-sama kakinya panjang. Jadi itu dia panggil ta'dil. Ahli penilai yang menilaikan bahawa burung ini sama dengan yang asal. Satu, kalau keldai sama dengan lembu. Kerbau sama dengan lembu. Dia tak pergi kerbau kepada unta. Kalau rusa sama dengan lembu juga contohnya. Ataupun kijang. Kijang sama dengan kambing. Itu dia panggil ta'dil. Ahli penilai yang buat penilaian. Haiwan ini sama dengan ni. Haiwan ini sama dengan ni. Itu yang ada bandingan. Bagi haiwan yang tiada bandingan, hendaklah dinilai harganya oleh 2 orang penilai yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini, yang bersifat adil dan amanah. Jadi dia tengoklah. Jadi lepas dia nilai harga, maka membeli makanan mengikut nilai haiwan buruan tersebut dan disedekahkan kepada orang, ataupun berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak yang dapat dibeli dengan nilai tersebut. Jadi boleh jelas ke tak jelas dah situ. Dam yang ketiga ni dam takhyir dan ta'dil. Apa dia takhyir itu? Boleh pilih di antara sembelih haiwan yang sama, ataupun makanan mengikut nilai dia, ataupun puasa mengikut nilai bilangan cupak makanan. Itu pilih. Bagaimana nak menentukan kadar dia? Mengikut penilai. Itu makna ta'dil. Kadarnya dinilai oleh penilai. Jadi jika haiwan itu tak mati, cedera, kita pergi telinga dia, cabut pula telinga. Macam mana nak buat? Jadi jika haiwan yang cedera itu ada yang sebanding, hendaklah dinilaikan dengan kadar kecederaan yang terdapat pada haiwan sebanding. Maknanya kita cabut telinga. Kalau haiwan ini tak ada telinga, berapa harga dia? 700. Haiwan yang ada telinga 1000. Maka kita kena bayar ganti rugi RM300 itu. RM300. Terlalu detail lah, tak apa, kita pergi pula. Pokok pula. Tadi haiwan. Pokok yang besar, nilai dia nya seekor lembu. Jangan duduk tebai pokok lah. Jangan duduk kerja. Kalau kerja bandara kat sini, kita pencen lah kat Mekah nanti dah. Jangan duduk kerja duduk nebai sana. Pokok kecil, kambing. Jadi rumput pun mengikut nilaian. Ahli majlis perbandaran, Dewan Bandaraya Mekah kata, pokok ni nilainya sekian, RM500. Maka beli 500 tu, tengok makanan. Jadi kalau tak ada makanan, makanan itu boleh kita ganti dengan puasa. Jadi itu dia panggil ta'dil, mengikut penilaian. Pakar-pakar yang boleh menilaikan harganya dan menentukan berapa jumlahnya. Habislah kita berpindah kepada dam yang keempat, iaitulah dam takhyir dan takdir. Dam ini yang banyak terjadi kepada kita. Apa makna takhyir? Jangan tengok kitab, tengok sini dah. Sebab kita dah ingat dah. Takhyir makna boleh pilih. Hukumnya dia akan mari dengan atau. Tak, boleh pilih. Takdir. Cuba kata takdir itu apa? Kadarnya telah ditetapkan oleh syarak. Tak payah kita cari penilai. Haiwan tadi kena cari penilai sebab tak ada kadar dia. Berapa besar dia, tua ke muda, jenis ni jenis, baik ke bakar biasa. Jadi hak ni takdir, kadarnya sudah ada. Kadarnya sudah tetap. Jadi yang kita je diberi pilih di antara beberapa perkara ini. Jadi kita masuk. Cantik dah tu. Kalau tengok setakat ni nampak boleh faham tak? Cuma bila habis pak-pak ni takut dia tukar pula bawah dah tu. Jadi cerita lain. Jangan tukar. Kita kemah hari ni insya-Allah sekemah-kemasnya. Jadi takhyir boleh pilih. Betul dah tu. Yang kedua, takdir, kadarnya telah tentu. Jadi dam takhyir dan takdir. Baik. Penyakit dia mari sini. Apakah perkara yang menyebabkan seorang itu terkena kepada dam ini? Iaitulah perkara yang menyebabkannya melakukan larangan ihram selain dari jima. Jima mandatori. 1 ekor unta, tidak kambing lagi. Jima sebelum tahlul awal.
Jadi kalau kes yang lain daripada kes yang berat itu, seperti membuang 3 helai rambut atau bulu dari mana-mana anggota semasa ihram. Jadi ini termasuk yang kita paling ringkasnya. Yang mudah ringkasnya apa dia? Dam ini dikenakan kepada orang yang melanggar larangan ihram selain daripada jima'. Letak situ. Hak tu hak kes besar, kes berat. Hak lain-lain tu hak 10 ke atas tu duduk sini. Mana? Jangan. Yang kedua, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram. Mana orang perempuan pakai sarung tangan, tutup muka, itu larang. Orang lelaki-lelaki pakai kupiah, pakai serban, pakai stocking, pakai baju, pakai apa ni, baju yang berjahit. Jadi semua tu larangan. Membuang atau menanggal, membinasakan 3 kuku. 3 ya. Kalau 1 dah, 1 cupak, 2 cupak, 3 jangan lagi. Dam takhir dan takdir. Jadi takhir kita cakap tadi. Takhir itu boleh pilih. Boleh pilih itu di antara, tak sampai lagi ni. Ni baru nak kena perkara-perkara. Jangan lompat. Step by step. Yang keempat, memakai bau-bauan semasa ihram. Pergi kat kedai minyak atar tu. Sedap minyak atar ni. Perih sekali, sak boleh tak? Tidak perih kan? Istilah bagus ni kan. Dia bunyi perih lah tak? Baik. Memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu di muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi semasa ihram. Yang pentingnya larangan ihram lah kita tak. Melakukan permulaan muqaddimah. Muqaddimah kena dah. Muqaddimah tu tak sampai mana-mana lagi lah tu. Tahun lepas kena atas bas. Ada satu kumpulan lain, dia tanya saya, Ustaz, macam mana jemaah saya ni? Apa dia buat? Allah. Dia kata bah dia jam daripada Arafah tu nak keluar pergi sana, dalam gelap. Bah pula aircon dia sejuk macam apa. Subhanallah. Bukan cerita rekod tak lah. Orang cerita bila orang tanya tu cerita sengoti tu. Dan kita pun jawapan dengan sungguh lah. Dengan hukum yang ada. Melakukan persetubuhan selepas tahallul awal sebelum tahallul tsani. Jadi tahallul awal, sebelum tahallul awal penuh haji kan kita sebut tadi. Kena unta. Hak ni lepas dah. Cuma satu lagi tinggal. Melakukan yang kedua selepas rusak yang pertama. Dah lagi dia kata dah jadi punah-punah dah. Jalan terus ya. Jalan terus pula dia ni. Menyakit sungguh lah budak ni. Dam ini dia panggil dam takhir. Apa makna takhir? Pilihan. Yang pertama, sembelih seekor kambing di tanah haram. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, dalam Quran kata. Au itu maknanya atau. Yang kedua, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram. Dalam mazhab Syafi'i kata seorang pakai 2 cupak. 2 cupak ni banyak, kalau orang makan nasi 2 cupak berat. Jadi kerana itulah kita penilaian yang dibuat oleh kerajaan Saudi hari ini, iaitulah sekilo. 1 kilo dia bukan 1 kilo. 1 cupak lebih kurang 600 gram. 600 gram. Jadi kita anggarkan lebih kurang 5 rial. 5 kali 6 30 rial. Bayar 30 rial, pergi beli beras ke beli gandum, bagi pakai miskin di Mekah. Semua ni atau berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari. Setiap kesalahan larangan ihram tadi, kita boleh pilih di antara bayar seekor kambing, atau beri makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Ringan tak ringan? Jadi jangan takutlah. Kalau tersalah kita cabut rambut ke, potong kuku ke, salah coba air zam-zam, air minyak wangi ke, jadi janganlah sampai peringkat semuanya kambing. Tidak kambing. Saya bimbang takut nanti macam ada satu kes orang panggil dia ustaz kambing. Semua benda orang tanya dia, ustaz cabut rambut kambing. Foto kambing, akhirnya jadi ustaz kambing dia. Pasal dia tak teliti. Benda boleh teliti, boleh tengok ni, semua diguna atau. Jadi kita jangan takutlah. Biasanya saya akan syorkan kepada jemaah ambil yang kedua lah, Dan jemaah haji kita ni, dia balik bila dia sudah haji, dia akan balik tanya balik ni, tosih dia di kampung. Ni dia letih kita. Saya masa haji baru ni gini. Ustaz ni pula awak haji ni rigid sikit, kemas sikit. Awak kena bayar dam. Dia pening, saya tak bayar dam. Dia tanya ustaz di Mekah, ustaz kata Mekah tak bayar dam. Dia klik tanya rumah kena bayar dam. Jadi kalau kes was-was macam ni, kita minta supaya jemaah ni bayar lah 6 cupak
beras, 6 kilo beras, lebih kurang 30 riyal, balik tak ada siapa boleh pertikai. Betul tak? 30 riyal banyak ke sikit? Oh, sikit ya. Balik rumah, mari ustazah kita mari rumah, sambil-sambil nak bagi air, nak bagi minum Zam-Zam tu, dengar cerita. "Oi, awak kena bayar dam." Dia serabut. Telefon pula, "Ustaz, macam mana dam saya ni?" Sedangkan kita dah putus, dia tak kena kerana sebab-sebab tertentu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, baiklah kita ambil jalan tengah, kita bayar 30 riyal, balik dengan hati yang tenang. Jadi itulah di antaranya perkara-perkara yang apa ni terlibat dengan masalah ini. Masalah rambut, satu rambut cupak, 2 rambut 2 cupak, 3 cupak. Tak payahlah detail sangat. Ada setengah ni dia kata kalau satu sorak rambut dia kerat 3 kali. Kerat sekali, tak puas hati, kerat kali yang kedua pula. Macam mana jadi tak jadi tu? Allah, jadi hak tu letih sangatlah kita. Masalah kuku sama juga. Yang kita nak ni masalah pakaian. Kalau makan baju, dia pakai baju, pakai seluar, pakai kopiah, pakai serban, pakai stokin. Macam mana? Berapa dam dia kena? Satu je. Sebab apa? Semua itu pakaian. Satu kes. Satu pakaian. Jikalau ia dipakai secara berasingan pada masa atau tempat yang berlain, selesai dah semua. Esok hak lain pula cerita, pakai mula-mula. Itu dia kena dam yang berasingan. Karena dia sudah yang pertama tadi bayar denda siap, yang ni pergi pakai lain pula, janganlah. Ni ada istilah-istilah pula ni. Permulaan dekat, permulaan jauh pula dia. Detail lah kita fiqh ni, dia mengajar belakang. Kalau hak jauh, hak dekat macam mana? Hak jauh macam mana tu? Baca situlah. Jadi permulaan yang dekat dia kena dam sama ada keluar ataupun tak keluar. Jadi yang pentingnya tidak rusak haji kerana dia sudah tahallul awal. Apa ni? Maaf. Ini bukan tahallul lagi ni, baru permulaan baru ni kan. Jadi kalau sekat duduk apa ni cuek-cuek baru tu orang panggil. Yang jauh, yang dekat. Yang jauhnya macam mana? Yang jauhnya tidak kena dam. Kalau sekat tengok-tengok je, tak apa. Tidak tak apa, tak boleh juga dalam ihram. Cumanya dari segi aktanya tidak ada denda, tidak ada dam. Nak buat hati bayar juga. Bayarlah. Baru kita serah kita ni bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertaubat, kita juga bayar dam. Melakukan persetujuan selepas tahallul awal tetapi belum tahallul tsani. Jadi pertubuhan yang berlaku selepas melakukan 2 perkara daripada bertiga yang telah saya rasa muslimin dah jawab dah tadi. Hal ni hak ulangan ni. Lepas rusak yang pertama, ulang pula kali yang kedua. Kaedah umum dalam masalah ini dia kata apa? Jika berulang kesalahan di masa yang berlainan, maka berulanglah juga pembayaran dam yang perlu dibuat. Contohnya kita kerak kuku. 3 kuku dah kerak. Habis selesai daripada kita buat umrah siap dah, esok umrah lain pula contohnya. Dam pula. Itu hak lain tu. Kerak kuku lain pula. Lain dah. Tapi kalau dalam satu masa tu je, terkerak lagi esok, terkerak lagi, jadi belum lagi bayar yang pertama, masih lagi di bawah satu kategori yang satu. Jadi kena, itu kaedah dia. Berulang maka berulanglah. Jadi akhir sekali dia kata apa? Perhatian perkara-perkara yang larangan ihram ini sekiranya kita lakukan dengan sengaja, maka dia berdosa. Jika tidak sengaja, tidak berdosa, tetapi dikenakan dam juga. Jadi masalah kena dam tu kena, masalah dosa dengan Allah SWT itu tidak kena. Kalau terlupa macam mana? Terlupa. Jadi di sini dia bahas dua perkara. Yang pertama, benda yang merusakkan dan benda yang tak merusakkan. Contohnya kita terlupa, lalu kat kedai kopiah, pakai kopiah. Orang sebut, kawan kita tweet, kita belum tahallul. Astagfirullahalazim. Keluar kopiah. Kena bayar dam ke tidak? Tak kena bayar dam sebab terlupa dan tidak merusakkan. Lalu kat kedai gunting. Gunting tajam kedai, ambil misal kita kerak perak. Astagfirullahalazim, tak belum lagi. Tak tawaf pun lagi kita ni. Kalau lepas tawaf sa'i dah, tak apa, sedia molek pakai gear tahallul selalu dah. Contohnya lah, dia tak boleh tahallul dengan misal, kata dia rambut. Jadi kalau kita tersalah dalam masalah ini, macam mana nak buat? Kena dam ke tidak? Pasal apa? Sebab dah rusak dah. Kecuali kita boleh ambil rambut kita sambung balik lah. Bagi ke doktor pakar yang boleh sambung balik contohnya. Jadi itu saja di antara perkara yang jadi bab dam kita ni selesailah situ. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan sebelum kita berhenti
untuk bab dam ini, dan kita masuk pada bab yang lain insya-Allah. Ini contoh-contoh yang dibuat oleh kerajaan Saudi. Dia keluar kupon kita boleh beli dan ikut warna. Hak ni dam tamattu warna hijau, hak ni dam kiran warna ni, hak ni dam kerana salah warna merah, contohnya dia akan buat. Kerana kategori dam ni, ada dam yang kena bagi kepada orang Mekah, dan ada setengah dam ataupun korban dia akan bawa daging ni, bawa ke luar negara, pergi hantar ke Palestin, ke Bangladesh, ke negeri-negeri yang pakai miskin tu. Ni tengok kambing-kambing dia somel ni. Jadi masa waktu ana pergi tahun 82 haji, waktu ana budak lagi, memang Mina lepas hari raya busuk. Sebab orang sembelih kat situ, kemudian dia tambur dengan berdoza daging tu, dia daging ambil lah tulang-tulang tu, dia tambur situ je, kulit-kulit, yang menyebabkan Mina bau busuk. Maka pihak OIC telah bersidang nak menyelesaikan masalah daging yang membazir ni macam mana. Maka kerajaan telah melantik IDB, Islamic Development Bank, yang ada berpusat di Jeddah ni, mengambil kes ni, dan dia telah buat satu peti yang besar di Mina. Buat peti, selepas sembelih semuanya dimasuk dalam peti, dan dia cop. Hak ni tak boleh keluar daripada Mekah. Dia bagi orang Mekah. Yang ni korban boleh hantar ke mana-mana. Jadi dia hantar ke Afghanistan, ke mana negeri. Ini cerita. Waktu anak belajar di Madinah dulu, pernah jadi panel syariah pengawal kepada ni kumpulan ni. Jadi itu ajalah yang dapat kita bincang pada pagi ni. Kalau ada apa-apa soalan tentang dam ni, sila kemukakan. Ya. Dah kita walking dengan dia dah. Walking. Dan dia akan sembelih pada hari raya. Hari raya dia akan habiskan berapa juta kepala kambing tu, berapa ratus ribu tu dalam sebelum hari 13. Hari 13 semua clear. Contohnya kita bagi kita lah, sama-sama kita ni, kita akan bagi satu cara lain lah yang lebih selesa. Dia biasanya bank ni dia mahal sedikit kerana sekali dengan kos penghantaran, kos peti dan sebagainya, tapi dari segi dagingnya memang manfaat sungguh. Dia akan hantar, kalau korban kita tu akan dihantar ke negeri-negeri yang pakai miskin. Jadi itu di antaranya. Ada lagi soalan? Habis dah. Jadi insya-Allah kita berhenti berehat seketika. Sekian dulu untuk perbincangan kita dalam masalah dam ini, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum. Kita akan sambung lagi selepas ini dalam bab lain pula, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.